Al-hayatud dunya la'ibun wa lah. Okey. Ini paradigm mukmin terhadap paradigm kita terhadap dunia lah. Bila kita nak deal dengan dunia ni, kita kena ada paradigm kita. Tak sama dengan orang bukan Islam, orang kafir yang tidak beriman. Mereka deal dengan dunia. Allah Taala kata innamal hayatud dunya la'ibun wa lah. Bahawa ingatlah bahawa kehidupan dunia yang tidak berdasarkan iman dan takwa hanyalah ibarat permainan dan hiburan. Okey, kita bila terjemah bahasa Melayu dia tak kuat. Dia kita tak rasa zuk itu. Tapi kalau orang faham bahasa Arab, bila digunakan perkataan innama, dia macam ni ya. Bila kita kata dalam syahadah kita kata la ilaha illallah, kan? La itu nafyu. Nafi kan? Kita nafikan ilah. Kemudian dia ada illa. Illa itu isbat kan? Okey, la ilaha illallah. Dia sama dengan innama. Dalam Quran pun disebut innamallahu ilahum wahid. Dalam bahasa Melayu kuno dia terjemahkan dengan hanya senya. Hanya senya kehidupan dunia itu adalah la'ibun walah. Tapi bila terjemah bahasa Melayu dia jadi tak kuat lah kita kata. Dunia ni permainan dan hiburan. Kan? Tapi bahasa Arab innamal hayatud dunya la'ibun walah. Maknanya dipanggil dalam bahasa Arab ada tu hasri. Ada tu hasri. Boleh belajar boleh ambil kos bahasa Arab lah, untuk kita faham, untuk kita zuk, mendapatkan zuk rasa makna sebenar di sebalik ayat ini. Maknanya Allah Taala nak kata kepada kita, kehidupan dunia ni tidak lain tidak bukan adalah la'ibun dan juga lahu. Apa maksud la'ibun? Saya ambil terjemah makna dalam bahasa Arab. Al-la'ib ni dibeza. Kalau bahasa Melayu kita kata permainan la'ibun. La'ibul qura. Main bola. La'ibun dalam bahasa Arab maksudnya al-fi'lul ladzi ada azan tu. Berapa nak berhenti? Mesti ada 2 ayat lagi sikit, insya-Allah. Okey, habiskan. Mana Okey, la'ib ni al-fi'lu alladhi yuridu bihi fa'iluhu al-hazan. Dun ijtina'i fa'idatin ka af'alis sibyan fi marahih. Dia kata la'ib ni, maksud la'ib ni adalah satu perbuatan yang dibuat oleh seorang manusia yang dia nak melalui perbuatan tadi al-hazan. Al-hazan ni saja-saja. Dun ijtina'i fa'id, tanpa dia mendapat manfaat. Contoh dia kata macam budak-budak main. Kan? Budak-budak main yang suka-suka tu tak ada niat nak dapat apa pun. Sebab tu dia dalam sekejap 5 minit dia bermain baik elok, kan? Apa dia 5 minit kemudian dia balak, menangis dan sebagainya. Kan? The next 5 minit dia akan baik pula. Kan? Sebab dia sekadar main saja. Tanpa mendapat sebarang faedah. Sekadar untuk main. Adapun lahwun maksudnya al-amalul ladzi yu'malu li sarfil 'aqli an ta'abil jaddi fil umur fayalhu amma yuhtammu lahu. Satu amalan, satu kerja yang dibuat untuk divert li sarfil 'aql, untuk divert pemikiran kita daripada keletihan atau kepenatan kita bekerja, kepenatan kita berusaha. Apa yang kita buat kalau kita balik daripada kelas? Tidur. Tidur masuk dalam lahu. Biasa apa kita buat? Kita dengar lagu tak? Dengar muzik. Tak, setengah orang kalau dia letih, dia dengar muzik rock, dia akan segar. Kan? Setengah orang balik kerja letih, tidur dia akan segar. Kan? So benda-benda yang termasuk dalam tadi yang disebut sebagai kita nak mengalihkan akal kita, pemikiran kita daripada keletihan kerja-kerja kita kepada apa dia, maknanya kita sebut dalam istilah kita hiburan lah. Hiburan. Okey. Jadi sama ada permainan ataupun hiburan. Dunia ni dua, sama ada permainan ataupun hiburan. Itu perbezaan. Kenapa? Kan sifat dunia ni adalah fana. Sifat dunia adalah fana. Dia bukan baqa. Kan? Fana lawan dia baqa. Yang baqanya adalah akhirat. Kan? So bagaimana kita nak deal dengan sesuatu yang bersifat fana? Sesuatu yang akan hilang. Kan? Sesuatu yang akan kita kata dissolve. Satu masa kelak dia akan hilang. So macam mana kita nak deal dengan persoalan-persoalan seperti ini? Jadi Allah Taala bagi formula ni, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Dua, iman dengan takwa. Sebab tu di mana-mana pun kita dengar orang pergi kuliah kat mana-mana dia akan cerita pasal iman dengan takwa.
Sebab ni je bekalan kita. Kan? Ini saja bekalan kita. Sebab dunia ni kalau kita apa dia? Kita dapat satu benda sebagai contoh, kan? Sifat manusia, fitrah manusia, bila dapat satu benda dia nak lagi. Kan? Dapat 100 dia nak 200, dapat 200 dia nak 300. Kan? Dapat 300 dia nak 400. Itu sentiasa tak cukup. Betul tak? Ada orang dapat 100 dia kata tak, 50 cukup. Kan? Sebaik nak tu. Nah. Kan? Memang fitrah manusia dalam konteks dunia ni, sebab dunia tu fana kan. Sebab tu Allah Taala kata dunia ni ujian. Bila dia dapat sikit dia nak banyak. Sebab tu orang kata gaji ni ataupun duit ni tak cukup. Bagilah sejuta. Bagilah sejuta. Mak Haji ambil bagi sejuta kat Abang. Buat projek untuk ihsan. Saya ingat 3 tahun habis dah. Bagilah banyak mana pun duit ni akan habis. Itu tak masuk korupsi rasuah lagi tu. Tak berkaitan dengan hidup atau telah mati. Okay. Jadi itu paradigm yang kita kena bina. Sikit lagi In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhbid adghanakum. Tabiat kamu wahai manusia, jika Tuhan meminta pada kamu harta benda serta mendesak kamu memberikannya, niscaya kamu akan berlaku bakhil berikut. Dan kebakhilan itu akan melahirkan kemarahan dan kebencian. Kan? Bakhil ini akan menzahirkan sifat tidak baik kita. Sebab itu kita kena ajar diri kita ni supaya kita jangan bakhil. Nak ajarnya kena ada rutin lah. Sebab tu Nabi SAW sebut, harta-harta kita yang paling baik ni, kita paling utama kita berikan kepada ahli keluarga. Anak, kalau anak, isteri, cucu dan sebagainya, kita berikan supaya kita latih. Kan? Supaya apa? Supaya bila sampai masanya kewajipan menunaikan zakat dan sebagainya, kita rasa mudah. Kan? Kita rasa mudah. Sebab tu zaman, kalau kita baca sejarah zaman Umar bin Abdul Aziz, bila dia survey, dia tengok tak ada orang pada zaman dia yang layak menerima zakat. Kan? Sebab institusi zakat itu digunakan sepenuhnya untuk membantu membangunkan umat Islam. Kan? Kita sekarang ni ramai yang bayar zakat. Kan? Lebih ramai yang tak bayar zakat. Kan? Sebab tu kalau kita tengok di negara kita di Malaysia, ramai lagi orang miskin. Yang miskin tetap miskin, yang kaya semakin kaya. So dia ada gap kat situ. Dalam Islam, harta ini sepatutnya tidak hanya berpusing di kalangan orang kaya. Sebab tu ada zakat. Saya pernah sebut di sini tentang tesis PhD Dr. Yusuf Qadhawi, dia buat tentang fiqh zakat. Tesis dia ni dicatat dalam 2 jilid. Tesis dia ni amat ditakuti oleh orang Yahudi jika dilaksanakan dia punya finding. Apa sebab kalau dilaksanakan, umat Islam akan bangkit. Kemiskinan dah boleh dikurangkan. Mana melalui sistem zakat yang ada dalam Islam ini boleh membawa umat Islam kembali gemilang sebagaimana suatu masa dahulu. Last sekali ayat yang terakhir, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau nak cerita kepada kita, poin dia lah, key poinnya adalah jangan kita bakhil lah. Sebab bakhil itu akan memberikan kesan kepada diri kita. Kan? Keburukan bakhil tadi, untuk kita tidak infak, kita tak sedekahkan dalam konteks kewajipannya membayar zakat, dia punya dia akan back kepada kita. Kan? Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Kan? Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu amat kaya. Sedangkan kita ni fakir. Kita ni hakikatnya fakir. Walaupun kita kaya, walaupun kita ada duit, kita ada harta, kita ada rumah dan sebagainya, hakikatnya kita adalah fakir. Fuqara ila Allah. Kita fakir, kita perlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? As simple as untuk manage diri kita pun kita perlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tak? Saya selalu bagi contoh, cuba Allah Ta'ala bagi 10 minit ataupun 10 saat untuk kita manage mata kita saja, kerlipan mata kita. Allah Ta'ala bagi, okey, hari ni aku bagi kat kamu 10 saat, you manage diri your own kerlipan mata. Boleh kita buat? Manage diri, air, cair dalam tu dan sebagainya. Bagi 10 saat je. Jam lah. Kan? Jadi memang kita memerlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir sekali Allah Ta'ala sebut wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu berpaling daripada iman kepada kufur, maka Allah Ta'ala sampai semasa Allah Ta'ala akan menukarkan kamu, yastabdil ay yubaddil. Allah Ta'ala akan tukar kamu dengan satu kaum yang lain, thumma la yakunu amsalakum. Yang mana mereka itu tidak akan berkeadaan atau sama seperti kamu.
saya tutup dengan satu kisah ni lah yang berkaitan dengan ayat ini, di mana satu hari Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Nabi baca ayat ni. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Maka sahabat tanya Nabi SAW bagaimana caranya, ataupun bila sampai saat itu bagaimana Allah Ta'ala nak tukar kami ni yang memperjuangkan Islam yang bersama dengan kamu, nak tukar dengan orang lain. Maka Nabi ambil tangan dia, Nabi tepuk kepada bahu Salman Al-Farisi. Salman ni orang Parsi kan. Nabi tepuk kepada bahu Salman Al-Farisi. Ni kamu tengok, jika sekiranya kamu orang Arab, Quraisy pada waktu itulah, maknanya sahabat-sahabat ini orang Arab, berbalik daripada iman kepada kufur, maka Allah Ta'ala akan tukar kamu, ambil kaum lain, bangsa lain, sebagaimana bangsa Salman itu, daripada orang Parsi. Jadi tidak pelik. Sebab tu bila disebut hadis ni dalam At-Tabrani, dan dikatakan syaratnya sama dengan syarat Sahih Imam Muslim lah, syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Muslim. Jadi maknanya disebut dalam, kalau kita baca sejarah pun, orang Parsi ni bila dia masuk Islam, dia tidak akan murtad. Dia tidak akan murtad. Kalau kita tengok dalam sejarah, bila Rasulullah wafat, murtad berlaku di mana? Tanah Arab kan? Nabi-nabi palsu berlaku di mana? Di kalangan orang Arab. Yang tak nak bayar zakat, di kalangan orang Arab. Semaknanya persoalan yang orang-orang atau kaum yang nak memperjuangkan Islam ni, dia boleh pelbagai. Bila satu kaum tak nak, Allah Ta'ala akan bangkitkan kaum lain. Kalau orang Melayu tak nak, Allah Ta'ala akan pilih orang Cina. Kita tengok Turki. Salahuddin Al-Ayyubi. Dia ni orang Kurdi. Dia bukan orang Arab. Dia orang Kurdi. Kurdi ni minoriti Ayyubi. Kalau kerajaan Ayyubi ni mana? Dia boleh membawa ataupun memimpin satu kita kata semasa perang salib, dia boleh memimpin bukan hanya orang Kurdi saja. Di bawah dia tu orang Turki, tentera dia. Di bawah tu orang dia Mesir, sebab dia pernah jadi gubernur di Mesir. So maknanya yang pentingnya Islam itu diletak di tempat. Dan bukan kita kata digunakan Islam itu untuk kepentingan kita kata individu lah, kepentingan individu. Jadi saya rasa saya berhenti di situ pada malam ini untuk kita khatam surah Muhammad ini. Sebagai kesimpulannya, banyak yang kita dapat daripada surah Muhammad ini, khususnya membicarakan tentang golongan munafik. Golongan munafik. So lepas ni kita balik, kita baca lagi lah tentang sejarah orang munafik dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sedikit kefahaman kepada kita untuk kita research lagi, untuk kita baca lagi. Sebab Quran ni sekali kita baca, kita akan dapat benda yang baru. 2 kali kita baca, kita akan dapat benda yang baru. 3 kali kita baca, kita akan dapat benda yang baru. Yang penting kita kena rajin baca lah. Tak sama dengan baca novel kan. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala beri keberkatan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang daripada Ihsan yang menganjurkan, daripada Mekah Tuan Haji Hamid menganjurkan program kita pada hari ini pada selama 10 minggu kan lebih kurang. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati usaha mereka dan diberi tambah-tambahlah rezeki, keberkatan dan sebagainya. Dan kita juga moga-moga Allah Ta'ala menjadikan ruang-ruang seperti ini untuk kita refresh kita punya semangat kita, refresh kita punya keimanan kita, refresh kita punya izzah kita. Kita rasa tinggi kita dengan Islam yang ada dalam diri kita, insya-Allah. Aku la qouli hadza wa astaghfirullahal azim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa min an-nari sitran wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalilan wa imaman bijudika wa karamika ya akramal akramin. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده على القوم المجرمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وسيدنا محمد وآله وأصحابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.